Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung bacaan kita dari surah Hud. Kita baca dari ayat yang 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayat 11 kita baca, semalam kita dah terjemahkan dia ayat 11 ni. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair
manusia ni sifat dia suka juga sebagaimana dia berdoa kepada kebaikan, dia juga berdoa kepada keburukan. Kadang-kadang dia tak sedar pun, kalau kata mana ada orang nak keburukan. Tapi manusia ni kadang-kadang dia tak sedar. Imam Mujahid berkata dalam tafsir ayat ini, dia kata ayat ini merujuk kepada perkataan seseorang kepada anaknya atau hartanya apabila dia marah. Boleh jadi dia kata, semoga Allah tidak memberkati kamu. Boleh siapa kata gitu? Semoga Allah tidak memberkati kamu. Terutama kalau orang Arab ni, dia memang sifat dia, kalau kata Allah yakhrib baitak, Allah hancurkan rumah kamu. Dia nak marah kat orang tu, dia maki dia hancurlah rumah kamu, bahasa gitu. Tapi kadang-kadang dia sebut dalam lafaz, semoga Allah hancurkan rumah kamu. Dia nak gitu. Maknanya sifat perkataan manusia ni kadang-kadang bila dia marah, dia berdoa kepada keburukan. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak menyegerakan azab. Dan Allah tidak menerima permintaan mereka yang buruk. Cuma Nabi tak bagi senantiasa, jangan pula tak apa kita kata buruk, Tuhan tak terima. Tak, Allah ni dengan rahmat dan kasih sayang dia tak terima permohonan yang buruk. Tapi Nabi pesan, kena hati-hati jangan sampai terkena waktu mustajab. Tiba-tiba termakbullah doa tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Falau yu'ajjilu lahumul istijabati fi dhalika, falau yu'ajjilu lahumul istijabata fi dhalika kama yustajabu lahum fil khairi la ahlakahum. Nescaya kalaulah Allah Ta'ala menerima permintaan mereka sebagaimana Allah terima permintaan baik mereka, nescaya mereka akan binasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbih. Apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah dia dalam keadaan merayulah dia ditimpa kami, dalam segala keadaan, merayulah dia kepada kami. Ayat betul ya. Merayulah dia kepada kami. Bila ni dia berdoa, dia ditimpa kesusahan. Ini satu lagi sifat manusia. Selain daripada berdoa kepada keburukan, sifat manusia juga, apabila ditimpa keburukan baru nak berdoa kepada Allah. Kalau diuji dengan nikmat kesenangan, dia tak ingat kepada Allah. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia bagi musibah, kemudaratan kepada kita supaya kita ni ingat kepada dia lebih daripada berbanding dia bagi nikmat kepada kita. Manusia bila dapat nikmat lupa, bila dapat susah barulah dia ingat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, wa idza massal insana ad-durru, dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, da'ana, dia pun berdoa, merayulah kepada kami. Li jambihi, semasa dia sedang berbaring, au qa'idan, atau semasa dia sedang duduk, au qa'ima, atau semasa dia berdiri. Bila timpa ni tak kira dalam keadaan mana, berdoa. Bila ditimpa kesusahan, tak kira
Tai baring pun minta dengan Allah. Dia macam orang kata, tai kita nak sesuatu, sungguhlah kita je. Macam ejen takafur ke, salesman ke, tai dia nak ngepel tu, insurer ke, ejen insurer ke, tai dia ngepel tu macam-macam je. Pagi telefon, tengah hari telefon, malam telefon. Tak? Dah dapat saing tu kan, oh, hilang tak tahu mana. Bila kena apa-apa nak buat claim pun tak jumpa dah dia. Pasal apa? Belum dia dapat dia nak kita tu, saya nak tiap hari duduk tanya khabar. Nah, salesman dia gitu. Manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala lagu tu. Selagi dia belum dapat hak dia nak ataupun mudarat belum lagi hilang daripada dia, doa je senantiasa. Tak bila dah dapat lupa. Bila dah dapat lupa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ini sifat manusia. Kadzalika, dan manakala kami hapuskan kesusahan itu daripadanya, dia terus membawa cara lamanya, seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang kesusahan yang menimpanya, sebagaimana dia memandang eloknya bawaan itu. Jadi bila Allah Ta'ala hilangkan mudarat yang dia minta pada awalnya untuk dihilangkan, bila hilang tu lupa kepada Allah, seolah-olah tak pernah minta pun sebelum daripada ni. Bukan lupa-lupa tu tahu Allah Ta'ala bagi tapi alah sibuk dengan benda lain. Bukan lupa gitu tak. Lupa ni seolah-olah bila masuk, bila masa kau minta dengan Tuhan, tak mengaku pula tu. Tak. Contoh, begitulah ingkaran yang ada dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Padahal waktu dia susah, dia minta doa kepada Allah. Bila waktu dia senang, dia lupa kepada Allah. Dan dia menganggap yang memberi kepada dia boleh jadi Allah tu sekutu-sekutu bagi Allah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan demikianlah diperelokkan bagi pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Dalam keadaan kita sebut macam tu, mereka rasa itulah yang terbaik dan mereka sedang melakukan perbuatan yang benar. Tazyin ni masalah ni, tazyin. Syaitan menampakkan sesuatu tu sebagai baik. Apa yang mereka lakukan itu baik. Zuyyina. Kadzalika zuyyina. Padahal dia melampaui batas. Lil musrifin ma kanu ya'malun. Apa yang mereka buat ni melampaui batas. Tetapi diperindahkan oleh syaitan. Apa yang mereka lakukan itulah keengganan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Manusia ni apabila ditimpa kesusahan, dia punya doa banyak sangat, bukan sekali dua kali dak. Banyak. Tanya susah, Allah tak putu-putu berdoa setiap waktu. Wa dzalika li'annahu idza asabathu shiddatun qalaqalaha. Yang demikian itu kerana apabila dia ditimpa kesusahan, dia rasa gelisah. Wa jaza'a minha wa aktsara ad-du'a inda dzalik. Bila dia dah gelisah, rasa tak tenang, dia rasa terbeban,
maka dia pun memperbanyakkan doa pada ketika itu. Apabila Allah mengangkat kesusahan, sama ada dalam keadaan mereka baring, duduk ataupun berdiri, tiba-tiba apabila Allah Ta'ala lapangkan kesusahan mereka, mereka berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Berpaling tu dalam keadaan seolah-olah mereka tidak minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata ni manusia keseluruhan. Habis tu orang mukmin macam mana? Orang mukmin dibezakan atau dikecualikan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia memberikan kebaikan kepada orang mukmin dengan sifat yang begitu ajaib, di mana orang mukmin ni dengan sabar pun dapat pahala, dengan syukur pun dapat pahala. Lalu orang mukmin dia ingat juga kepada Allah waktu senang. Adapun orang kafir dia ingat kepada Allah waktu susah je. Itu beza. Tapi yang paling kita bimbang, susah pun tak ingat ke Tuhan juga. Yang ni berat. Susah tak ingat ke Tuhan. Kalau dia ni kaya, tak semayang, kita kata logik lah, dia tertipu dengan kekayaan dia. Orang ni pula susah, tak semayang, sibuk dengan benda lain. Sebab apa dia buat gitu? Sebab syaitan memperendahkan perbuatan mereka. Ini yang kita paling bimbang. Susah, bila Allah bagi kesusahan, tak ingat juga kepada Allah. Tak usah kata korang, kita lah ni berapa ramai orang yang berdoa minta dengan Allah agar diangkat musibah wabak ni. Tak. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Bila Allah bagi susah, patut kita banyak berdoa. Tapi sebaliknya tidak begitu. Allahul Musta'an. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu daripada kamu semasa mereka berlaku zalim, padahal telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan, dan mereka masih juga tidak beriman. Demikianlah kami membalas kaum yang melakukan kesalahan. Kaum yang melakukan kesalahan. Bukti dah ada dah. Cuma kita lah, semalam kita cerita kat page Baitul Salam, sifat takut kepada Allah ni. Nak bina rasa takut kepada Allah tu sesungguh-sungguhnya, payah. Melainkan orang yang diberikan rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak bina rasa takut tu. Kadang-kadang kita tengok dah azab tu, tapi tak datang juga rasa takut. Betul tak? Macam lah ni, kita duduk dalam COVID ni, berapa ramai orang yang menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dah tinggal dah kesan-kesan tinggalan azab untuk manusia berfikir. Tapi isunya ialah manusia ni tak takut kepada Allah. Dia tak ada dalam diri dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Jadi rasa takut ni kena minta dengan Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berilah kepada kami rasa takut kepada kamu yang menjadikan kami meninggalkan maksiat. Rasa takut, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, menghalang kami daripada maksiat. Jadi
nak tinggalkan maksiat tu kena ada rasa takut kepada Allah. Macam mana Allah ni dia bagi tanda banyak dah. Azab kaum dia bagi dah. Musibah malapetaka, banjir, tsunami dia bagi dah. Gempa bumi bagi dah. Ribut taufan bagi dah. Tapi manusia ni cuma bezanya datangnya musibah tu Allah Ta'ala tidak matikan belaka. Ada orang yang hidup. Beza dengan umat terdahulu, kalau kena habis semua sekali. Tu pun dalam keadaan tu manusia lupa kepada Allah. Allahul Musta'an. Semoga Allah Azza wa Jalla memimpin kita kepada apa yang dia redai, insya-Allah. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami balas kaum yang melakukan kesalahan. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi, kemudian kami jadikan kamu wahai umat Muhammad khalifah-khalifah di bumi, menggantikan mereka yang telah dihapuskan itu. Setelah kaum-kaum dahulu tu binasa, maka marilah marilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Jadi linanzura, supaya kami nak tengok kaifa ta'malun, bagaimana pula kamu lakukan. Jadi kami dah cerita kepada kamu, kami dah turunkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kamu. Seolah-olah begitulah berdasarkan ayat yang kita baca ni. Allah Ta'ala dah bagi macam-macam. Kemudian setelah azab tu hilang, kami datangkan kamu sebagai umat akhir zaman ni. Tujuannya linanzura kaifa ta'malun, kami nak tengok pula macam mana kamu lakukan. Jadi pengajaran dah ada dah, ibrah tu, study case dah ada. Dalam istilah lawyer tu dipanggil apa? Presiden case, dissent, presiden presiden case, dia dah ada dah. Kalau lu ilmu lawyer, tak boleh ni pasal apa, dulu dah ada presiden case ni. Lah ni isu dia, Allah Ta'ala dah bagi dah presiden case untuk kita. Kita hari ni hidup sebagaimana mereka dulu hidup. Dan bagaimana mereka melakukan maksiat dulu, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Patutnya itulah yang akan berlaku. Cumanya Allah memberi tangguh dengan rahmat dan kasih sayang dia. Lalu dalam keadaan itu, apa tujuan Allah Ta'ala datangkan umat yang seterusnya ni? Kami nak tengok kamu pula buat macam mana. Linanzura kaifa ta'malun, bagaimana pula kamu buat wahai manusia. Kamu nak buat macam mana pula. Linanzura kaifa ta'malun. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innad dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dan subur. Dunia ni manis, seronok. Tetapi Allah Ta'ala kata, aku jadikan kamu khalifah padanya, maka perhatikanlah bagaimana kamu beramal. Allah Ta'ala jadikan kita khalifah, kemudian Allah Ta'ala kata, perhati molek macam mana kamu nak buat. Fattaqud dunya, maka takutlah kamu kepada dunia, wattaqun nisa, dan takutlah kamu kepada wanita. Takutlah kamu kepada wanita. Kerana sesungguhnya fitnah pertama kepada Bani Israel adalah dalam urusan
wanita. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita tentang ujian-ujian yang akan menimpa. Allah juga mengingatkan kepada kita kepada ujian-ujian yang bakal menimpa, dengan mengambil presiden kes bahawa dulu pernah dah berlaku begini dan kami binasakan. Jadi kita yang terakhir ni sebenarnya mudah dah bagi kita. Pasal apa? Contoh dah ada sebelumnya. Kita hanya ikut saja. Janganlah kita terlibat dengan dosa-dosa yang menyebabkan kita dilaknat ataupun seseorang itu dilaknat dan dimurkai oleh Allah sebagaimana umat terdahulu. Jadi ada dah jalan pintas untuk kita. Cuma yang menentukan sama ada dia nak lahir sebagai takwa. Takwa ni saya sebut semalam, rasa takut kepada Allah yang diiringi dengan action, perbuatan, tindakan. Takut kepada Allah sehingga akhirnya kita tak tinggal solat. Itulah nama dia bertakwa. Takut kepada Allah, kita tinggalkan maksiat. Itu dia panggil takwa. Tapi kalau sekadar rasa takut je, cuma amalannya tak terlibat, itu tidak termasuk dari takwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami ini jadikan kamu untuk kami tengok bagaimana kamu beramal sesudah daripada dibinasakan umat terdahulu. Jadi kewajipan kita sebagai umat mengambil ibrah daripada apa yang telah berlaku. Semoga Allah Ta'ala Allahumma qsim lana min khasyatik, Allah bagi kepada kita rasa takut yang menghalang kita daripada maksiat, dan Allah Ta'ala bagi kepada kita rasa rindu kepada syurga yang menjadikan motivasi untuk kita beramal dengan amal salih, insya-Allah. Baik, itu yang dapat kita sebut pada ayat pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita akan sambung pada besok hari tentang bagaimana Nabi dengan pembesar-pembesar Quraisy. Sebab tu kita kata sebelum ni pun, Quran ni cerita akidah. Baca surah mana-mana pun penegasan Allah tu je, cerita akidah. Tak ada nabi-nabi dulu sibuk dengan nak jadi raja kepada kaum dia. Tak ada nak jadi pemimpin, tak sibuk dengan tu. Para nabi ni mereka sibuk dengan da'watut tauhid. Jadi semoga Allah Ta'ala menyibukkan kita dengan apa yang benar-benar memberi kebaikan kepada kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Dan tidak lain dan tidak bukan, itulah sebuah keimanan yang ada di dalam hati yang mesti kita pertahankan sampai kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.